Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so jom kita start market outlook kita pada pagi ini. Alright, so hari ni 6 pula dah. 16 bulan 10 2024. Seperti biasa kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So boleh fokus lah di pasaran di UK pada belah tengah hari nanti. Kita ada laporan inflasi. Okay. Dan yang seterusnya untuk komoditi emas, so semalam saya jangkakan akan berlaku kejatuhan tetapi berlaku sebaliknya. Yang pertama, kenapa saya jangkakan akan berlaku kejatuhan dahulu? Yang pertama adalah disebabkan oleh package stimulus daripada China yang memberi sedikit tekanan kepada pasaran komoditi emas beberapa hari yang lalu untuk didagangkan rendah. Jadi saya ingatkan dia akan continue to the downside. But then, apa yang berlaku, isu di Timur Tengah semakin meruncing dan dia cushioning gold to traded to the upside. Alright. Muhammad Syahidan, selamat pagi. Alright. So itu apa yang berlaku sekarang dan kalau kita lihat pun paras harga masih lagi menutupi above the previous trough, close above the previous peak. So basically trend is still moving to the upside lah. Alright, dan yang seterusnya untuk komoditi emas ini, komen saya untuk hari ini, ianya melonjak semula dipacu oleh sentimen geopolitikal di Timur Tengah, di mana Israel bercadang untuk melakukan serangan balas terhadap Iran dan kemungkinan besar pada belah malam ini. Dan ianya juga menyebabkan pelabur berasa takut dan memasuki semula ke dalam pasaran safe haven, terutamanya di dalam mata wang US dollar dan juga komoditi emas. Dan kalau kita lihat daripada sudut intermarket analysis menggunakan US bond yield jangka masa 10 tahun, ianya juga dilihat turun ke paras 4.03%, memberi sokongan kepada pasaran komoditi emas untuk melonjak ke paras positif buat masa kini. Jadi kalau kita lihat pada tempoh hari, paras harga masih lagi melakukan closing price above the previous peaks on the left, yang saya tandakan di dalam kawasan downtrend channeling itu. So apa yang berlaku, ianya telah pun breakout from the downtrend channeling, so trend is still going to the upside lah. Dan terdapatnya paras rintangan teknikal, sekiranya berjaya breakout daripada paras tersebut, kita jangkakan akan berlaku kenaikan lanjutan. CCI ataupun Commodity Channel Index juga berada di atas paras kosong, menandakan momentum bullish masih lagi menguasai pasaran. Dan paras harga juga untuk trend tempoh jangka masa panjang ataupun major trend ini, kalau anda dapat lihat, ianya masih lagi disokong oleh bullish Kumo Cloud. Okay, it is part of trend following system punya indicator. Dan lagi satu kejatuhan yang saya tandakan dekat dalam kawasan channeling itu hanyalah trend di minor ataupun secondary trend saja. So it's just a short term retracement, but major trend is still moving to the upside. Alright. Okay, dan yang seterusnya ini adalah berdasarkan intermarket analysis menggunakan gold chart dan juga US 10 yield. So yang bawah tu yang berwarna seakan-akan purple itu adalah kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. So apa kaitan kadar faedah bond dan juga komoditi emas? Kadar faedah bond ini, okay, ataupun bond ini, ianya adalah leading indicator kepada pasaran komoditi. Jadi apa yang berlaku apabila kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ini didagangkan rendah, ianya akan memberi sokongan kepada komoditi emas untuk didagangkan secara positif. Jadi disebabkan oleh itu adanya lonjakan di dalam paras harga komoditi emas, dan kalau kita lihat menggunakan line chart dekat situ pun gold price itu pun terdapatnya seakan-akan inverted head and shoulder punya pattern, dan sekarang ini paras harga telah pun memecahi beberapa siri paras rintangan di sebelah kirinya. Jadi kita jangkakan akan berlaku kenaikan lanjutan di dalam paras harga komoditi emas ke paras yang seterusnya. US 10 yield buat masa kini retreat ke paras yang lebih rendah. Apa yang berlaku adalah kita juga dapat jangkakan US dollar juga akan turut serta jatuh dan seterusnya akan memberi sokongan kepada paras harga komoditi emas untuk didagangkan secara positif. Dan yang seterusnya untuk indeks Amerika Syarikat iaitu S&P 500, Dow Jones dan juga Nasdaq, ketiga-tiga indeks ini bergerak selari di antara satu sama lain, tetapi saya gunakan S&P 500 kerana ianya lebih terdapat lebih banyak sektor dekat dalam tu, jadi ianya secara menyeluruh. Okay, so apa yang kita dapat lihat buat masa kini, indeks Amerika Syarikat didagangkan rendah disebabkan oleh menjelangnya pilihan raya, so keadaan akan jadi tidak stabil, dan seterusnya isu di Timur Tengah juga menjadi faktor utama yang mendorong pelabur keluar daripada pasaran berisiko tinggi iaitu pasaran equity, dan seterusnya akan drag down indeks.
So buat masa kini kalau kita refer kepada CBOE VIX ataupun Volatility Index ataupun nama lainnya sebagai Sentiment Index ataupun nama lainnya sebagai Greed and Fear Index, ianya melonjak ke paras 20 mata, memberi satu tanggapan kepada pelabur ianya dalam keadaan sentimen bearish pada ketika ini. Jadi pelabur lebih berjaga-jagalah. So that's why mereka keluar daripada pasaran indeks dan seterusnya indeks dalam keadaan jatuh, ataupun mereka keluar daripada pasaran equity dan seterusnya menyebabkan kejatuhan nilai di dalam pasaran saham dan juga di dalam nilai indeks. Jadi indeks jatuh ke paras yang rendah dan seterusnya CBOE VIX buat masa kini ianya didagangkan, ianya berada di paras 20 mata, memberi satu impact negatif kepada pasaran equity dan juga indeks di masa sekarang ini. Okay, so itu sahajalah komen saya terhadap pasaran untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.